Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Di sini Cikgu Roy. Cikgu doakan agar murid-murid berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa ceria hendaknya. Hari ini kita berada pada tema ke-8, Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan. Unit 22, Ekonomi Dinamik. Tajuk kita hari ini, Cara Kami. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 168 untuk maklumat lanjut. Standard kandungan dan standard pembelajaran kita. Standard kandungan pada 1.2 bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Manakala standard kan pembelajaran kita pada 1.2.1 bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila mengikut konteks. Kriteria kejayaan kita pula pada hari ini. Di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, menyatakan pertimbangan daripada maklumat yang diberikan. Yang kedua, membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang wajar. Dan untuk memudahkan sesi pembelajaran kita, aktiviti pembelajaran hari ini cukup bahagikan kepada 4 bahagian, iaitu aktiviti pertama, memahami petikan dan menyenaraikan maklumat penting. Aktiviti yang kedua, membuat pertimbangan. Aktiviti yang ketiga, membuat keputusan. Dan aktiviti yang keempat, melengkapkan dialog. Baiklah, kita masuk ke aktiviti yang pertama, iaitu memahami petikan dan menyenaraikan maklumat penting. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 168. Kita rujuk buku teks muka surat 168. Cara kami, Farisha dan rakan-rakan berbual melalui aplikasi WhatsApp tentang cara membantu keluarga berjimat. Jadi perbualan ini adalah perbualan antara rakan sekelas 5 Arif secara maya dalam aplikasi WhatsApp. Kita lihat di situ, Farisha, selamat sejahtera kawan-kawan. Bolehkah saya tahu cara kamu membantu keluarga masing-masing berjimat? Amira menjawab, selamat sejahtera Farisha. Kasut saya yang masih elok tetapi sudah ketat untuk saya pakai akan saya berikannya kepada adik saya. Farisha berkata semula, terima kasih Amira, wah bagusnya amalan itu. Kemudian Irfan masuk. Hai semua, saya pula membantu ayah saya menanam sayur-sayuran di belakang rumah. Lihatlah kebun sayur kami yang subur ini, disertakan dengan gambar. Rubini pun memberikan komen, amboi seronoknya, saya juga ingin berkongsi cara kami. Saya dan adik ke sekolah pada setiap hari dengan berkongsi dan bergilir kereta dengan jiran kami. Kemudian Syufen, saya pula membawa bekal makanan ke sekolah pada setiap hari. Kami dapat menjimatkan perbelanjaan harian. Amira memberikan komen semula, Farisha, bolehkah kamu berikan pandangan tentang amalan-amalan berjimat kami? Amira nak minta pandangan Farisha berkenaan amalan-amalan berjimat yang dinyatakan mereka di dalam perbincangan tersebut. Kemudian Irfan pun bertanya, cara manakah yang ingin kamu ikut Farisha? Itu adalah serba sedikit tentang apa yang berlaku di dalam aplikasi WhatsApp kelas 5 Arif. Jadi untuk kita memahami apa yang terkandung dalam petikan ni, juga ada sedikit soalan mudah. Soalan yang pertama, apakah aplikasi yang digunakan dalam perbualan tersebut? Yang kedua, siapakah yang terlibat dalam perbualan tersebut? Dan yang ketiga, apakah tema perbualan mereka? Apakah yang murid-murid 5 Arif bincangkan di dalam perbualan tersebut? Sepatutnya mudah. Okey. Apakah aplikasi yang digunakan dalam perbualan tersebut? Aplikasi ini adalah aplikasi WhatsApp. Cikgu rasa kebanyakan murid tahu tentang aplikasi WhatsApp. Kemudian, siapa yang terlibat dalam perbualan tersebut? Yang terlibat dalam perbualan tersebut, kalau murid-murid boleh rujuk pada petikan tu, adalah ahli murid-murid kelas 5 Arif. Antaranya Amira, Irfan, Rubini, Farisha, Syufen. Dan apakah tema perbualan mereka? Mereka sedang berbual tentang cara-cara membantu keluarga berjimat. Kan? Okey. Jadi kita tengok
yang mereka perbualkan. Situ dinyatakan 4 orang menyatakan cara mereka membantu keluarga berjemaah. Amira dengan memberikan kasut kepada adik, Irfan dengan membantu ayah menanam sayur, kemudian Rubini berkongsi kenderaan dengan jiran secara bergilir, dan Syufan membawa bekal makanan ke sekolah. Itu adalah perbualan mereka, dan kita ringkaskan maklumat tersebut dengan tema perbualan cara-cara membantu keluarga berjemaat seperti ini. Mudah untuk kita rujuk kemudian. Baiklah, kita dah habis aktiviti yang pertama. Sekarang kita lihat aktiviti yang kedua, membuat pertimbangan. Bila nak buat pertimbangan ni, kita kena ada kelebihan dan kekurangan setiap benda, baru kita boleh buat pertimbangan dengan mudah. Baiklah, aktiviti dia berdasarkan maklumat yang ada, kenal pasti kelebihan dan kekurangan setiap idea. Okey, idea yang pertama tadi, idea Amira, memberikan kasut yang masih elok tetapi ketat kepada adik. Jadi apa kelebihan dan kekurangan idea ini? Kelebihannya adalah untuk dia dapat mengurangkan perbelanjaan pembelian kasut baru serta mengelakkan pembaziran. Kasut yang masih boleh dipakai akan digunakan, tidak perlu dibuang. Manakala jika sesuai dengan adik, saiz tu sesuai, jadi adik tidak perlu membeli kasut baru. Cuma kekurangan idea ini adalah ia hanya sesuai dilakukan jika ada ahli keluarga yang sesuai ataupun sama saiz dengan kasut yang kita ingin beri, dan juga kasut itu mestilah berada dalam keadaan yang baik. Dan kalau dah rosak, kita tak boleh nak beri kepada adik kita. Jadi ada kelebihan dan kekurangan untuk idea Amira. Kemudian kita lihat idea Irfan pula. Cara Irfan membantu keluarga adalah dengan membantu ayah menanam sayur di rumah. Dia tanam sayur di belakang rumah. Kelebihan cara ini, ia dapat mengurangkan perbelanjaan pembelian sayur, perbelanjaan dapur lah, serta kualiti sayur yang terjamin. Kualiti sayur yang kita tanam sendiri itu selalunya sayur itu lebih bersih dan selamat dari segi penggunaan racun serangga. Cuma kekurangannya, ia sesuai dilakukan jika kita memiliki kawasan yang sesuai serta memiliki pengetahuan dalam bidang pertanian. Kalau tak ada pengetahuan, susah juga kita nak tanam sayur. Kemudian kita lihat pada idea Rubini. Cara Rubini adalah dengan berkongsi kenderaan secara bergilir dengan jiran untuk ke sekolah. Kelebihan cara Rubini ini, ia mengurangkan perbelanjaan pengangkutan. Kalau Amira perbelanjaan peralatan sekolah, Irfan perbelanjaan dapur, manakala Rubini akan mengurangkan perbelanjaan pengangkutan sekolah. Ia juga memupuk semangat kejiranan yang baik dan bertolak ansur, di samping mengurangkan impak pencemaran. Ada juga kelebihan lain. Cuma kekurangannya, ia hanya sesuai dilakukan jika kenderaan yang digunakan mempunyai kapasiti penumpang yang mencukupi. Dan ada kenderaan mempunyai kapasiti penumpang 4 orang, ada 3. Kalau katalah ada 6 orang yang nak menaik kenderaan tu, jadi dah lebih, jadi tidak sesuai untuk berkongsi. Kemudian perlu dielakkan juga jika ada penularan penyakit. Contohnya salah seorang daripada katalah ibu bapa jiran Rubini tidak berapa sihat, jadi tidak boleh berkongsi kenderaan untuk hari itu. Dan tambah pada macam musim sekarang, musim COVID-19, kita perlu elakkan untuk berada di dalam kenderaan bersama orang yang tidak tinggal serumah dengan kita, untuk mengelakkan jangkitan. Dan kita lihat idea yang terakhir, idea Syufan adalah dengan membawa bekal makanan ke sekolah. Tujuan kelebihan cara ini adalah dia dapat mengurangkan perbelanjaan makanan di sekolah, duit saku. Di samping ia juga memastikan kualiti makanan terjaga dan mengandungi makanan yang dibawa itu mengandungi zat yang seimbang, sebab kita sendiri yang sediakan. Kurangan idea ini, ia sesuai dilakukan jika punya masa persediaan yang cukup untuk kita nak memasak pada waktu pagi. Dan yang penting, pelajar tidak mudah lupa membawa balik bekas, terutamanya jika bekas makanan yang digunakan itu adalah bekas berjenama Tupperware balik ke rumah. Boleh menyebabkan ibu lah terutamanya akan menjadi marah. Baiklah,
sekarang kita masuk ke aktiviti yang ketiga, membuat keputusan. Kita telah sedenarkan semua pertimbangan, kelebihan dan kekurangan setiap idea. Jadi sekarang adalah masa untuk kita membuat keputusan. Kita bantu Farisha untuk membuat keputusan tentang yang mana tindakan yang lebih baik ataupun cara yang lebih baik. Baiklah, anggapkan diri kamu sebagai Farisha dan perlu memilih salah satu atau dua idea untuk dipraktikkan di rumah. Keputusan perlu dibuat berdasarkan pertimbangan pilih idea yang paling praktikal. Jadi apa yang patut dibuat di sini adalah murid-murid mewakili Farisha untuk memilih salah satu daripada 4 cara menjimatkan belanja yang diberikan oleh rakan-rakan di dalam kelas 5 Arif tersebut. Jadi murid-murid perlu untuk memilih cara yang sesuai dengan keadaan semasa murid-murid di rumah. Sebagai contoh, ini contoh kalau seorang saya tinggal di flat, saya tidak punya adik, rakan saya Zaid naiki kereta ke sekolah. Jadi pilihan bagi pelajar tersebut mewakili Farisha adalah seperti berikut. Cara Amira beri kasut kepada adik dan Irfan bercucuk tanam di belakang rumah kurang sesuai. Saya boleh gunakan cara Rubini berkongsi kenderaan dan cara Syufen membawa bekal untuk membantu menyimatkan perbelanjaan sekolah. Jadi ini adalah contoh. Jadi murid-murid pertimbangkan keempat-empat cara tersebut dan pilih yang bersesuaian dengan keadaan semasa murid-murid di rumah. Okey. Sekarang kita lihat aktiviti yang keempat, iaitu aktiviti melengkapkan dialog. Baiklah, untuk bahagian ini murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 168, ada dialog di situ. Ada 2 bahagian dialog yang tidak dilengkapkan. Bahagian pertama adalah berkaitan tentang soalan Amira. Farisha, bolehkah kamu berikan pandangan tentang amalan-amalan berjimat kami? Manakala bahagian kedua adalah berkaitan dengan soalan daripada Irfan. Cara manakah yang ingin kamu ikut Farisha? Jadi 2 bahagian. Pertama adalah pandangan berkenaan amalan-amalan berjimat rakan-rakan Farisha. Yang kedua adalah berkenaan tentang amalan berjimat yang akan diikuti oleh Farisha. Kita tengok bahagian yang pertama dahulu. Pandangan berkenaan amalan-amalan berjimat. Apa yang patut murid-murid lakukan di sini adalah untuk menyusun maklumat berkenaan pertimbangan ke semua idea rakan-rakan Farisha di dalam satu perenggan. Bahagian ini kita telah selesaikan dalam aktiviti yang kedua. Dan murid-murid perlu menyatakan kelebihan dan kekurangan semua idea tersebut. Di sini cikgu sertakan satu contoh. Cara Amira akan mengelakkan pembaziran belanja peralatan sekolah. Namun, ianya hanya sesuai digunakan jika ada ahli keluarga yang sesuai menggunakan peralatan tersebut. Cara Irfan pula akan menjamin kualiti sayuran serta mengurangkan belanja dapur. Walaupun begitu, cara tersebut kurang sesuai digunakan tanpa kawasan bercucuk tanam serta pengetahuan dalam bidang pertanian. Cara yang digunakan Rubini bukan saja menjimatkan belanja pengangkutan, tetapi turut memupuk semangat kejiranan serta mengurangkan impak pencemaran. Namun cara itu hanya sesuai dilakukan jika kenderaan kita mempunyai kapasiti penumpang yang mencukupi serta bukan dalam keadaan pandemik penyakit seperti sekarang ini. Akhir sekali, cara yang digunakan Syufen menjimatkan wang saku serta memastikan kita mendapat bekalan makanan yang seimbang. Namun ianya memerlukan masa untuk menyediakan bekal di sekolah, bekal sekolah di awal pagi. Itu untuk bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, amalan berjimat yang akan diikuti Farisha. Yang ini kita telah selesaikan dalam aktiviti yang ketiga. Pilih amalan yang bersesuaian, nyatakan sebab. Sebagai contoh, saya akan memilih cara Syufen kerana saya berfikir ianya lebih praktikal. Saya tiada adik yang lebih kecil serta tidak mempunyai kawasan dan pengetahuan untuk bercucuk tanam. Saya juga tidak begitu kenal dengan jiran-jiran saya. Bagi memudahkan urusan membuat bekal di waktu pagi, saya akan bangun awal untuk menolong ibu memasak dan menyediakan bekal tersebut. Okey, kenapa dinyatakan bangun awal? Sebab Farisha nyatakan tadi kelemahan cara yang dinyatakan oleh Syufen adalah penyediaan yang perlu dilakukan pada awal pagi. Baiklah murid-murid, maka dengan itu tamatlah sesi kita pada hari ini. Cikgu harapkan agar apa yang kita kongsikan dapat memberikan manfaat, dapat memberikan faedah pada murid-murid.
Terima kasih atas masa yang diluangkan. Dan sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu ingin berkongsi sedikit kata-kata. Nukilanku. Indahnya kejadian pokok menjadi asal pada pencatitan ilmu melalui kertas. Memberi oksigen untuk kita bernafas, melebarkan dahan untuk teduhan unggas. Tidak sesekali ia jemu menjalankan tugas. Hingga ke akhir nyawa, pokok akan berbakti. Sama ada di tanah ia mati, atau jadi teratak untuk dihuni. Terus belajar, terus berjuang. Jumpa lagi.